Bertemu kembali rentasan berita edisi 1471. Saya Zawaz Yusof, antara 4 paparan utama. Menantu yang buat pembangkang naik hantu. Tidak tahu menari, lantai pula yang dipersalahkan. Hanya pesakit mental yang akan sokong Israel. Tidak dapat jadi kerajaan didakwa tanda kiamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelihatannya ketika ini perkataan menantu menjadi sangat sensitif untuk disebut oleh sesiapa. Perkataan menantu boleh menjadikan para pembangkang naik hantu, terutamanya pengerusi Perikatan Nasional PN. Dewan Rakyat kecoh seketika semalam susulan Ku Pau Tiong, Pakatan Harapan Kota Melaka, mencelah perbahasan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin Perikatan Nasional PAGO dengan membangkitkan kes menantunya Muhammad Adlan Berhan yang kini menjadi buruan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ketika Mahyadin membahaskan rang undang-undang perbekalan 2024 dan sedang membangkitkan isu kenaikan harga beras, Ku mencelah dan menyoal Presiden Bersatu itu berhubung keputusan kerajaan membenarkan konsesi padi beras nasional berhad bernas selama 10 tahun bermula 11 Januari 2021 sehingga 10 Januari 2031 ketika dia menjadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen DAP itu turut membangkitkan kes menantu Mahyadin yang masih di luar negara walaupun telah diletakkan dalam senarai notis merah polis antarabangsa Interpol kerana dikehendaki SPRM. Tidak puas hati dengan Ku, Mahyadin meminta Timbalan Speaker Alice Lau mengarahkan Ku menarik balik kenyataan tersebut. Tuan Speaker, perkara yang dibangkitkan oleh Kota Melaka tentang menantu saya dibuat dengan niat jahat. Saya minta dia tarik balik. Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu, katanya. Syahidan Kasim, Perikatan Nasional ARO kemudian bangun dan menjerit ini bangsat punya orang dan melabelkan Ku sebagai biadab. Ini bangsat punya orang ni. Ya. Apa? Ada betul. Biadab. Suasana terus hangat dengan Sanis Vara Netaji Raya. PH Jelutong meminta supaya Syahidan diarahkan menarik balik cercaannya terhadap Ku. Saya menggunakan peraturan Dewan 36/4 bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta arau Syahidan tarik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka, katanya. Namun Syahidan tetap mempertahankan bahawa beliau tidak menunjukkan perkataan itu kepada sesiapa. Saya tidak tujukan kepada sesiapa. Saya hanya lepas geram terhadap Kota Melaka, kata Syahidan. Lau kemudian mengarahkan Ku supaya menarik balik perkataan yang dilemparkan terhadap Mahyadin. Bagaimanapun, Ku enggan berbuat demikian. Sebaliknya cuba memberikan penjelasan. Ini dihangatkan lagi apabila Awang Salahuddin Hashim, PN Pendang, menasihatkan Ku supaya jangan ikut perangai Zionis. Kedua-dua pihak mula bertikam lidah semula. Anak menantu tak ada kaitan. Fatwa sudah dibuat. Ya. Itu telah melanggar arahan. Jangan ikut perangai Zionis Kota Melaka. Walaupun berkali-kali meminta Ku menarik balik, wakil rakyat DAP itu enggan berbuat demikian sehingga memaksa Lau mengarahkannya supaya meninggalkan Dewan dan hanya dibenarkan masuk semula selepas waktu rehat. Kenapa perkataan menantu sangat sensitif pada waktu ini? Jawapannya mudah. Menantu Mahyadin kini sah diletakkan dalam notis merah Interpol atau polis antarabangsa untuk ditangkap dan dibawa balik ke Malaysia. Ini bermakna Muhammad Adlan Berhan sekarang adalah orang buruan pihak berkuasa di peringkat antarabangsa dan dicari di seluruh dunia. Turut bersama diburu Interpol ialah seorang peguam, Mansur Saad. Kedua mereka dikehendaki SPRM untuk disiasat berkaitan dakwaan rasuah berhubung projek melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Muhammad Adlan sebelum ini melalui peguamnya mengeluarkan kenyataan kononnya beliau menjadi sasaran secara tidak sah oleh SPRM yang menyebabkannya menderita dan berada di ambang kehancuran daripada segi keuangan. Beliau juga mendakwa
mendakwa akaun bank baik peribadi maupun yang dikaitkan dengan syarikatnya telah dibekukan tanpa notis. Manakala bagi Mansur pula, beliau kononnya mendakwa menjadi mangsa penganiayaan politik. Dengan disenaraikan dalam notis merah Interpol, tidakkah Mahyadin merasa malu dengan apa yang berlaku dan diperbualkan seluruh dunia? Di mata umum, gambaran yang terpampang dan sedang diperkatakan ramai ialah menantu seorang bekas Perdana Menteri Malaysia sedang diburu dan kini diletakkan dalam notis merah Interpol berikutan enggan menyerah diri, di mana rasa tanggungjawab Mahyadin sebagai seorang pemimpin dan bekas Perdana Menteri. Jika tidak boleh meminta menantunya untuk menyerah diri, beliau tentunya boleh meminta anak perempuannya iaitu isteri Muhammad Adlan untuk memujuk suaminya agar segera kembali dan menyerah diri kepada SPRM. Lagipun berapa lama mahu melarikan diri dan bersembunyi? Kenapa Mahyadin tidak melakukannya? Terpenting sekali, macam mana nak jadi Perdana Menteri semula jika perkara penting seperti ini pun, iaitu memastikan menantu beliau sendiri mematuhi undang-undang, gagal untuk beliau lakukan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar sikap ahli Parlimen Pembangkang yang enggan berbincang dengan kerajaan dalam isu peruntukan wakil rakyat. Anwar berkata kerajaan telah melantik Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bagi membincangkan perkara itu. Malah kaedahnya juga sama seperti ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pakatan Harapan PH yang pada masa itu di Blok Pembangkang, jelas beliau berbincang dengan kerajaan sehingga ia disalurkan selepas perjanjian keyakinan dan pembekalan CSA ditandatangani. Ini tak payah sign dan bincang. Kata ini hak kami. Ini bukan hak ahli parlimen. Runding setuju kita luluskan. Kalau tak sampai bila-bila pun kita tak luluskan. Runding jangan sombong dan angkuh tuntut, kata Anwar yang juga Menteri Keuangan ketika penggulungan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat. Anwar sebelum ini berulang kali menegaskan kesediaannya memberi jumlah peruntukan sama kepada ahli parlimen pembangkang seperti diterima wakil rakyat blok kerajaan. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata ia perlu dimulakan dengan proses rundingan yang membabitkan kedua-dua pihak bagi menentukan parameter yang diluluskan. Bangkit bersuara dengan perangai bodoh sombong, Ketua Dewan Muslimat PAS Nuridah Muhammad Saleh menyifatkan kononnya jenama Madani dan Rahmah yang dibawa PMX tidak mencerminkan penghayatan sirah dan roh jenama tersebut. Menurutnya, salah satunya adalah tindakan balas dendam dengan menyekat peruntukan yang sepatutnya disalurkan kepada semua wakil rakyat tanpa mengira parti, menahan pimpinan Perikatan Nasional PN dan membekukan akaun mereka, membatalkan program dan menggugurkan jemputan pendakwah yang bertauliah tanpa sebarang justifikasi yang relevan, benar-benar berlawanan dengan agenda Madani dan Rahmah yang dicanang kerajaan PH, katanya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama sempena Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Malaysia di Ideal Convention Center IDCC Seksyen 15 semalam. Sehubungan itu, Nuridah berkata Dewan Muslimat PAS ingin menarik perhatian pihak pemerintah agar membuat kajian semula terhadap amalan Madani dan Rahmah yang dicanang selama ini. Sewajarnya pemimpin menjadi teladan serta mengamalkan cara hidup yang betul dan tidak menyeleweng. Sekiranya kepimpinan tidak mengamalkan kebenaran, maka rakyat akan menjadi lebih rosak lagi, tambahnya. Mungkin ada benarnya apa yang diperkatakan ahli Parlimen Shah Alam Azli Yusof yang menyifatkan pembangkang mempunyai muslihat tersendiri apabila enggan berunding dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan peruntukan wakil rakyat blok itu. Dia berkata pembangkang seperti menyimpan agenda untuk terus mewujudkan naratif atau suasana tidak harmoni sekaligus menggambarkan kerajaan boleh ditukar bila-bila masa. Dan sekali lagi, bila pembangkang tidak bersedia untuk berunding, kita tidak tahulah apa objektif mereka. Sebab itu rakyat sebenarnya berpandangan apabila pembangkang tidak bersetuju untuk berunding, maknanya pembangkang ini ada agenda tersendiri untuk terus mewujudkan suasana yang tidak baik dan harmoni dan memberikan persepsi bahawa kerajaan ini boleh ditukar lagi, katanya dalam satu kenyataan sebelum ini. Ternyata dengan cara ini sahaja pembangkang akan terus memainkan naratif kononnya mereka ditekan dan ditindas dan akhirnya mendesak rakyat untuk menukar kerajaan, sedangkan mereka tidak pernah memberikan kerjasama, apalagi memainkan peranan yang konstruktif sebagai pembangkang dalam sistem demokrasi negara. Kenapa Dewan Muslimat PAS tidak meminta Presiden mereka, Tan Sri Abdul Hadi Awang, untuk menasihati Ketua Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk tidak sombong dan angkuh dalam isu ini? Berbicara tentang agenda Madani dan Rahmah,
Rasanya, letaklah jenama apa sekalipun, kalau hati anda sudah hitam, semua benda tidak kena pada mereka kecuali bersih dan stabil atau BES yang didokong Perikatan Nasional yang entah apa maksudnya. Kecuali apa yang rakyat faham maksudnya hanyalah sakau, rasuah, tepuk atap, cukup jumlah, mencarut, maki hamun dan fitnah. Best sangat ke apabila menantu dicari oleh pihak Interpol? Best sangat ke bila makan gaji buta berpuluh bulan daripada duit rakyat? Best sangat ke bila menantu sorok minyak masak? Mungkin juga Dewan Muslimat PAS seronok melihat kerajaan yang makan gaji buta, tutup parlimen dan isytihar darurat sebab kebanyakan wakil mereka pun memang kaki ponteng. Malah juaranya ialah Presiden PAS itu sendiri. Buat Ketua Dewan Muslimat PAS, kalau tidak tahu menari, jangan dikatakan lantai, jongkan-jongket. Orang lain yang makan angka, orang lain yang terkena getah, berhentilah membuat fitnah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan insiden pengeboman sebuah hospital di Semenanjung Gaza sebagai perbuatan gila dan tidak berperkemanusiaan. Anwar turut mengulang semula kritikannya terhadap negara barat kerana menutup mulut terhadap kekejaman itu yang meragut nyawa ratusan rakyat Palestin termasuk wanita dan kanak-kanak. Adapun dan sesiapa pun yang dituduh ini kesan serangan dan perang. Sebab itu kita kata sebaiknya mereka iaitu Israel hentikan. Ini masa untuk redakan keadaan. Kalau diteruskan mangsanya adalah wanita, kanak-kanak dan pesakit. Ini sudah tahap gila. Mereka sudah hilang kemanusiaan katanya. Pihak berkuasa kesihatan Gaza mendakwa insiden itu ekoran serangan udara Israel. Bagaimanapun tentera Israel mendakwa letupan di Hospital Arab Al-Ahli itu berpunca daripada kegagalan pelancaran roket oleh kumpulan jihad Islam Palestin. Apa yang paling dikesalkan adalah negara barat yang membisu. Mereka sentiasa bercakap soal hak kemanusiaan. Rupa-rupanya kemanusiaan mereka ada kategori. Ada kategori kelas 1, ada manusia kelas hamba. Ini kita bantah sekeras-kerasnya, kata Anwar. Sementara itu, Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Datuk Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz mendedahkan bahawa Jabatan Negara Amerika Syarikat tidak berpuas hati dengan sokongan tidak berbelah bahagi Malaysia terhadap Hamas dan rakyat Palestin di tengah-tengah konflik yang berterusan di Asia Barat. Bagaimanapun, beliau menjelaskan kepada Washington bahawa Putrajaya tidak akan sesekali berganjak atau tunduk kepada tekanan atau bersimpati dengan Israel. Mana mungkin Malaysia akan memberikan simpati kepada pihak yang bertindak tanpa peri kemanusiaan seperti rejim Israel, katanya. Nazri berkata negara-negara kuasa besar tidak pernah menyatakan rasa simpati terhadap nasib kanak-kanak dan warga tua Palestin yang puluhan tahun menderita akibat tindakan tidak berperi kemanusiaan Israel. Mengenai Hamas, beliau memberitahu Washington bahawa sokongan Malaysia terhadap Hamas tidak sewajarnya dipertikaikan kerana parti tersebut merupakan pilihan rakyat Palestin di Gaza. Tidak ada sebab untuk Malaysia tidak bersama dengan rakyat Palestin dalam usaha mereka menuntut hak yang telah dirampas Israel. Malaysia juga tidak akan tunduk kepada sebarang tekanan mana-mana pihak atas sokongan yang diberikan kepada Hamas dan Palestin, katanya di Peti Astro Awani. Di Malaysia, bekas menteri itu berkata hanya mereka yang mengalami masalah mental yang akan menyokong apa yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Israel tidak perlu play victim dalam perkara ini kerana tindakan mereka selama ini jauh lebih ganas dan tidak berperi kemanusiaan, katanya. Nazri turut mengkritik Jabatan Negara Amerika Syarikat kerana memberi pelbagai alasan apabila Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir cuba menghubungi Setiausaha Negara tersebut, Anthony J. Blinken. Alasan-alasan yang diberikan oleh Washington kepada Wisma Putra adalah sangat lemah. Mereka seperti mahu memperkecilkan Malaysia dengan hanya mahu timbalan Blinken berurusan dengan Zamri, katanya lagi. Mengulangi gesaan Perdana Menteri, Nazri menyeru Israel untuk menamatkan serangannya ke atas Gaza dan membuka laluan koridor kemanusiaan di Rafah, Mesir. Demikianlah pendirian kita semua, rakyat Malaysia yang berperi kemanusiaan. Malaysia kekal berpendirian bahawa rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak bebas daripada pendudukan haram Israel untuk membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pendirian lantang dan tegas Malaysia sudah kerap kali dinyatakan secara jelas dan terang di setiap lapangan, keadaan dan juga masa. Rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak bebas mereka untuk membentuk sebuah negara Palestin dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Noktah.
Semakin hari semakin menjadi-jadi meroyan PAS yang mengidam namun kempunan menjadi kerajaan walaupun kononnya sudah cukup jumlah seperti yang didakwa Presiden membuka tembok mereka Tan Sri Abdul Hadi Awang. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pula sibuk mengimbau sejarah panjang perjuangan parti itu sebelum mengecap kemenangan dalam beberapa tahun ini ketika menyampaikan ucapan perasmian Muktamar Pemuda PAS yang ke-64 malam tadi di IDCC Shah Alam. Tuan Ibrahim juga sempat berseluruh mengenai kedudukan PAS dalam politik negara sejak pilihan raya umum 2018 lalu sehinggalah PRU 15. Hari ini kita mencapai kemenangan walaupun tidak menerajui negara. Waktu kita ada 18 kerusi di parlimen, kita jadi kerajaan. Waktu kita berada di kerusi yang besar, iaitu PRU 15, kita menjadi pembangkang. Ini di antara tanda-tanda hampirnya kiamat. Sepatutnya waktu kita banyak kerusi, kita duduk dalam kerajaan, katanya lagi. Kelakar. Tanpa Tuan Ibrahim menyedari bahawa beliau telah membuka aib besar PAS kepada akar umbi. Benar, PAS menjadi kerajaan ketika hanya memiliki 18 kerusi. Namun bagaimana caranya? PAS panjat Putrajaya. Seluruh dunia tahu pada Februari 2020, PAS telah menjadi kerajaan kerana terlibat dalam langkah syaratan atau lebih hina disebut sebagai tebuk atap yang menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan selepas kemenangan gabungan itu pada PRU 14. Ini selepas kumpulan 11 anggota parlimen berbuat khianat yang diketuai pengkhianat terbesar yang bernama Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang meninggalkan PKR bersama-sama Parti Bersatu untuk mengejar jawatan Perdana Menteri ketika itu. PAS kemudian menjadi sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan yang diterajui Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Itulah sejarah yang berlaku. Hasil pengkhianatan dan merogoh demokrasi negara, PAS berbangga menjadi sebahagian daripada kerajaan walaupun kebanyakan ahli parlimen mereka makan gaji buta dan tidak tahu buat kerja. Ketika itu, negara sangat gagal dan ditertawakan dunia. Adakah itu satu kejayaan kepada pemimpin Islam? Atau itu sebenarnya tanda-tanda kiamat yang lupa disebut Tuan Ibrahim? Apabila ulama gilakan dunia dan kemasyhuran dan tidak melaksanakan apa yang diperkatakan, termasuk menunggang agama dan memesongkan dalil, itu pula tanda apa? Perlu diingatkan kepada Tuan Ibrahim dan para walaun, walaupun Gabungan Perikatan Nasional menang besar pada PRU 15 lalu, namun kerusinya masih belum cukup untuk membentuk kerajaan kerana tidak ada parti yang memiliki majoriti yang menyebabkan parlimen tergantung ketika itu. Susulan itu berlaku penjajaran politik baru apabila terbentuknya kerjasama politik antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional GPS dan GRS hasil cadangan yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, PN menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan ketika pembentukannya itu. Kerana apa? Kerana kesombongan dan keangkuhan Mahyadin dan Abdul Hadi. Kenapa sekarang masih nak meroyan? Tuan Ibrahim malam tadi turut menyuarakan keyakinan PAS akan kembali menjadi sebahagian parti yang akan memerintah Putrajaya dalam tempoh tidak berapa lama lagi. Menurut Tuan Ibrahim, kononnya pemimpin luar negara yang bertemu dengannya juga turut menyuarakan keyakinan bahawa masa depan negara terletak di tangan PAS dan Perikatan Nasional. Kita punya peluang menerajui persekutuan dalam tempoh tidak berapa lama lagi. PAS, Parti Bersama PN akan menerajui kerajaan pada masa hadapan. Saya dikunjungi ramai pimpinan wakil kedutaan asing pimpinan negara luar yang membuat kesimpulan masa depan negara terletak kepada PN dan PAS akan menerajui. Kita harus bersedia menerajui kerajaan pada masa depan. Pemuda PAS mesti melengkapkan hakikat tersebut dan bersama pimpinan menerajui kerajaan, katanya yakin. Inilah sebenarnya antara tanda kiamat. Ulama sudah biasa bercakap bohong. Ulama gila dunia dan ulama mementingkan diri hidup mewah kaya raya serta ulama yang hanya menutup mulut mereka apabila melihat kemungkaran yang dilakukan oleh puak mereka sendiri. Duta mana dan wakil kedutaan asing mana yang mengatakan masa depan negara terletak kepada PN dan PAS? 33 bulan negara menjadi bahan ketawa dunia ketika Malaysia berada di bawah pentadbiran PN yang ada PAS di dalamnya. Butakah mata dan pekakkah telinga mereka? Jangan-jangan ia hanyalah halusinasi timbalan Presiden PAS yang kemaruk nak menjadi Menteri Besar Pahang baru-baru ini. Bab sembang kencang serah dekat puak ulama sub. Bila takbir urus negara, habis huru-hara semua benda. Perlembagaan Malaysia pun belum habis khatam. PRN dan PRU pun tidak tahu nak bezakan. Ada hati nak jadi kerajaan. Bak kata orang sekarang ini, lambat lagi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan
Bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar, sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Terus bersama kami di Jom Channel, saya Zabaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.